Pernahkah anda memandu di lebuh raya dan kemudiannya dari arah bertentangan anda melihat kenderaan-kenderaan yang lalu bertentangan dengan anda, memberikan lampu lip-lap kepada kenderaan anda? Bukan 1, 2, 3 kereta, tetapi konsisten banyak kereta memberikan lampu tinggi ya kepada anda yang sedang memandu dari satu arah dan mereka dari arah bertentangan. Itu tandanya apa? Itu tandanya ada bahaya menunggu di depan. Barangkali ada roadblock, barangkali ada sekatan jalan raya. Dan waktu ini barangkali kita mahu mengesahkan lagi, kita buka Waze barangkali. Lalu Waze pula melaporkan memang benar ada roadblock, ada simbol polis di hadapan. Lalu waktu inilah ya kita membetulkan tali pinggang kita, kita mula memperlahankan kenderaan daripada 160 bawa 60 dengan penuh sopan santun. Ini kerana apa yang diberitahu oleh kenderaan-kenderaan menerusi lampu lip-lap tadi adalah pengetahuan yang pasti tentang apa menunggu di depan. Kenderaan-kenderaan tadi bukan meramalkan apa yang bakal anda temui, tetapi apa yang diberitahu oleh kenderaan-kenderaan tadi adalah pemberitahuan yang benar tentang apa menunggu di depan. Maka akhirnya selamatlah mereka yang memandu perlahan ya, dan akhirnya melihat depan mata mereka memang benar-benar adanya sekatan jalan raya. Walillahil mathalil a'la. Itulah lebih kurang perumpamaan bagi kita memahami Al-Quran bila berbicara tentang masa hadapan, iaitulah akhirat, iaitulah kiamat. Ia adalah sesuatu yang akan ditempuhi oleh manusia kerana ia akan berlaku di masa hadapan. Maka Al-Quran tidak sekali-kali mengemukakan ramalan. Ia adalah pengetahuan yang pasti. Ia adalah pemberitahuan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki, ia menjadi tuan, ia menjadi Rabb kepada masa. Ini masa sekarang. Kemarin adalah masa silam, masa lampau. Esok, lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan, itu adalah masa hadapan. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah pencipta masa. Dia tahu apa yang telah berlaku, dia tahu apa yang sedang berlaku, dia maha mengetahui apa yang bakal berlaku. Tiada sesuatu pun bersembunyi daripada pengetahuan Allah. Maka antara yang ada dalam pengetahuan Allah adalah masa hadapan. Maka sebab itu Al-Quran mengemukakan berita-berita besar tentang masa hadapan, yakni kiamat dan hari kebangkitan semula. Malik Yaum Ad-Din. Dialah raja yang akan mengetuai, yang akan menjadi raja. Segala raja pada hari segala perbuatan akan dibalas. Tuan-tuan, puan-puan, ayah ibu yang dihormati dan dikasihi sekalian, untuk lebih jelas, kita pernah dengar cerita Nabi Musa bertemu dengan Khidir alaihi wassalam, di mana Musa meminta izin untuk belajar dengan Khidir. Tetapi Khidir alaihi salam berkata, kamu takkan sabar sepanjang belajar daripada saya. Lalu Musa menganggap ini ramalan daripada guru yang berpengalaman, ini firasat daripada mursyid. Kerana pengalaman seorang guru barangkali kebanyakan apa yang difirasatkan adalah benar, kerana ia pengalaman yang bukan setahun jagung, tetapi 20-30 tahun dia kenal air muka anak-anak muridnya. Dengan penampilan anak-anak muridnya, dia dah boleh meneka berjaya ke gagal pelajar ni. Lalu Khidir berkata, Musa ini kamu takkan sabar sepanjang bersama dengan saya. Jadi Musa menganggap ini firasat seorang guru. Lalu beliau tidak bersetuju, lalu menegaskan, guru, kamu akan melihat saya insya-Allah sabira wala a'si laka amra. Aku tidak sebagaimana yang kau ramalkan. Aku tidak akan menderhaka kepada perintahmu. Aku akan follow kamu dengan penuh taat setia. Lalu apa akhirnya berlaku, tuan-puan pembaca suratul Kahf? Semua sedia maklum, terbukti dalam ketiga-tiga hentian yang Musa lalui bersama dengan Khidir, dia telah gagal untuk bersabar. Alaihi salam
Musa alaihi salam telah gagal untuk bersabar. Maka dengan ini kita jelas satu perkara, bahawasanya Khidir alaihi salam bukan meramalkan keadaan Musa. Kerana ramalan ini kebarangkaliannya meleset, ramalan ini kebarangkaliannya tidak benar, sangat tinggi. Tetapi apa yang berlaku adalah Khidir mengumumkan berita yang diwahyukan Allah. Atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Di mana Khidir mengumumkan apa yang dia fikir. Khidir mengumumkan apa yang Allah Ta'ala anugerahkan kepadanya sebahagian daripada ilmu. Ilmu apa saya sebutkan tadi tuan-puan? Ilmu tentang masa hadapan. Iaitulah 3-4 jam sejak daripada perkenalan antara Musa dan Khidir, di mana Musa akan berjalan dengan Khidir dan Musa akan gagal dalam ketiga-tiga hentian. Jadi pemberitahuan itu mengenai masa depan dimaklum dan diumumkan lebih awal kepada Khidir. Maka inilah isi kandungan Al-Quran. Surah At-Takwir adalah surah yang bermula dengan adegan yang paling details tentang masa hadapan, tentang hari kiamat. Anda akan mendapati surah ini, ya, yang merupakan surah yang ke-81 di dalam mushaf Al-Quran kita. Ia disusun oleh Allah Azza wa Jalla selepas surah yang menceritakan tentang manusia, ya, melarikan diri dengan wajah yang masam, dengan wajah yang begitu gerun dan takut dan pucat. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Semua manusia waktu itu melarikan diri, lintang pukang menyelamatkan diri, meskipun dari anak-anak mereka sendiri. Mereka tidak mencari ayah atau ibu, mereka tidak mencari rakan, taulan maupun pasangan suami isteri. Likulli mri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Masing-masing sedang memikir dan mengenangkan apa yang akan mereka hadapi pada waktu kejadian kacau bilau ini berlaku. Jadi surah Abasa ini menerangkan tentang manusia melarikan diri. Tetapi persoalan muncul, mereka melarikan diri kerana apa? Maka datanglah surah Takwir yang menyebut 12 kali perkataan idza. Apabila matahari digulung, apabila bintang-bintang jatuh berguguran, apabila gunung menjadi debu dan diterbangkan debu-debunya, apabila unta yang bunting 10 bulan ditinggalkan oleh tuannya, tidak lagi menarik perhatian sesiapa. Jadi anda akan mendapati surah Abasa, adegan melarikan diri sebagai penutup surah Abasa. Kemudian muncul cerita tentang sebab-sebab manusia melarikan diri yang bermula dengan idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat, hinggalah kepada akhir ayat ini. Surah ini adalah surah mengandungi 29 ayat, 139 kalimat dan 533 huruf. Yang nak catat tu catat, ya. Ini fakta yang menarik untuk kita lebih menghargai Al-Quran walau satu huruf. Dan ia adalah surah daripada 3 surah yang sallallahu alaihi wasallam melukis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melukis kiamat dengan 3 surah berikut, iaitulah At-Takwir, Al-Infitar dan Al-Insyiqaq. Kerana ketiga-tiga surah ini berbicara tentang idza. Idza adalah satu kalimah dalam bahasa Arab yang menunjukkan pasti akan berlaku nanti, berbanding in, iaitulah apabila. Ya, maafkan saya, idza adalah apabila, berbanding in, yakni jika, sekiranya, ia tidak pasti. Ya, tetapi bila disebut idza, ia adalah satu bentuk kepastian. Apatah lagi, sebentar lagi saya akan huraikan ke-12 kalimat idza di dalam surah At-Takwir ini dijelmakan Allah dalam bentuk past tense, mabniyun lil majhul, kepada yang belajar bahasa Arab. Kerana fungsi fi'il madhi
di dalam Al-Quran, di dalam bahasa, bukan sekadar nak menyebut tentang telah berlaku, tetapi ia juga menunjukkan kepastian, pengesahan kepada apa yang akan berlaku nanti. Tiada sebarang keraguan lagi, sama seperti apa yang telah berlaku. Jadi kedudukan apa yang akan berlaku di dalam Al-Quran sebenarnya sama dengan apa yang telah berlaku, yang tidak lagi boleh diubah, seperti apa yang berlaku semalam. Ia sudah tidak boleh diubah. Kepada apa yang berlaku kepada saya, apa yang berlaku kepada anda semalam, ia telah menjadi fakta sejarah yang tidak boleh diubah. Yang berubahnya hanyalah pentafsiran manusia kepada fakta sejarah.